Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya, Sofiana Akila binti Syamsul Bahri, Muhammad Adil Amin bin Zainuddin, Muhammad Arif Luqman bin Abdul Halim, Nur Atika Sakira binti Muhammad, Nur Faridatul Aida binti Muhammad Risan, Siti Aisyah binti Daud, dan Siti Nurul Fatihah binti Abdul Wahab ingin membentangkan mengenai tajuk yang diberi iaitu Dasar Penswastaan. Saya, Sofiana Akila binti Syamsul Bahri bernombor kad matrik 050051 ingin membentangkan mengenai pengenalan. Dasar penswastaan bererti pemindahan aktiviti atau fungsi sektor awam kepada sektor swasta tanpa mengubah pemilik syarikat. Antara negara membangun yang dijadikan rujukan kepada kejayaan ialah Indonesia daripada Asia, Mesir daripada Afrika dan Argentina daripada Amerika Selatan. Manakala negara membangun yang dijadikan rujukan kepada kegagalan adalah Filipina daripada Asia, Zimbabwe bagi Afrika dan Brazil bagi Amerika Latin. Dasar penswastaan mula diperkenalkan pada pertengahan tahun 1983 apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan Dasar Pensyarikatan Malaysia. Penswastaan adalah bertentangan dengan pemiliknegaraan iaitu nationalisation, iaitu satu proses yang menambahkan pemilikan dan penguasaan kerajaan dalam ekonomi. Dalam slide ini, kumpulan kami akan mengupas sedikit isu berkenaan yang telah mendorong kepada penggubalan dasar penswastaan negara. Kebanyakan negara maju kebiasaannya pemimpin negara sebagai pemangkin sering melibatkan diri mereka dalam proses mempercepatkan kemajuan dan pembangunan ekonomi negaranya. Kaedah penglibatan umum ini dilakukan menerusi kewujudan perusahaan awam dan syarikat swasta dan juga syarikat milik kerajaan. Keadaan yang sama berlaku di negara ini dan penubuhan perusahaan dan syarikat awam adalah amat ketara terutama pada tahun 1970-an. Malangnya, walaupun dibantu oleh pihak kerajaan, ketidakcekapan dari segi pengurusan dan pelbagai lagi aspek lain menyebabkan sesetengah perusahaan dan syarikat awam ini gagal memperolehi keuntungan yang sepatutnya dikecapi. Menurut Ahmad Syuhaimi, 1993, dari tahun 1980 hingga 1988, hanya 56.8% daripada keseluruhan bilangan syarikat ini yang telah berjaya memperolehi keuntungan yang memberansangkan. Kerugian yang amat besar mengakibatkan beberapa perusahaan dan syarikat awam terpaksa ditutup. Namun, atas kepentingan sosial, bagi menjayakan matlamat dasar ekonomi baru yang digubal untuk membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang pekerjaan untuk rakyat, terpaksalah membenarkan beberapa syarikat untuk terus beroperasi. Ini menyebabkan kerajaan terpaksa menanggung risiko kerugian yang besar kerana perlu memikul beban perbelanjaan kewangan negara yang semakin meningkat, terutama sekali semasa negara mengalami kemerosotan yang teruk pada awal pertengahan 1980-an. Oleh itu, dasar penswastaan mula diperkenalkan sebagai jalan keluar dan telah dilaksanakan pada pertengahan tahun 1983. Di dalam dasar penswastaan dalam negara, timbul juga permasalahan berkaitan dasar tersebut. Antaranya berlaku bias dan unsur penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Hal ini akan terjadi apabila ketiadaan unsur telus semasa proses penswastaan membawa kepada unsur salah guna kuasa dan rasuah, terutama membabitkan pihak kerajaan dan swasta. Seterusnya, ianya turut memberi sedikit kesan kepada peningkatan kecekapan dan produktiviti pekerja kerana kekurangan latihan yang disediakan oleh syarikat swasta yang berkenaan. Selain itu juga, lebih memfokuskan keuntungan berbanding kepentingan awam. Syarikat penswastaan tidak mengambil kira soal kepentingan awam kerana keutamaan mereka menjurus kepada soal keuntungan. Justru, ini mendorong mereka mengenakan caj lebih mahal daripada memikirkan aspek kualiti penawaran perkhidmatan kepada pengguna. Dan juga, kualiti perkhidmatan yang ditawarkan tidak setanding kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan.
walaupun syarikat di bawah kerajaan yang diswastakan, ia tetap memberi kesan kepada penurunan di dalam kualiti perkhidmatan yang ditawarkan sekalipun diambil alih kerana pihak swasta perlu bertanggungjawab dalam menjaga kestabilan syarikat mereka di bawah kendalian mereka dan tiada campur tangan kerajaan dalam menjaga kualiti perkhidmatan swasta. Saya akan menambah lagi permasalahan berkenaan dasar. Kerajaan terpaksa mengeluarkan banyak duit untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan yang diswastakan. Namun, jika perkhidmatan yang diswastakan mengalami kerugian atau muflis, kerajaan tidak mempunyai pilihan lain melainkan mengambil semula perkhidmatan itu dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, jika berlaku apa-apa isu atau ada pengambilan sesebuah syarikat, isu pemecahan industri-industri ini akan berlaku dan seterusnya akan terjadinya kekeliruan dalam memilih siapa yang berkelayakan atau yang bertanggungjawab. Selain itu juga, permasalahan seperti kerajaan tidak berpeluang menikmati keuntungan tambahan dari sesebuah aset atau institusi kerana keuntungan ini hanya dinikmati oleh para pelabur dari luar. Akhir sekali, jika syarikat jatuh kepada pemilik baru, ia berpotensi mengurangkan peluang pekerjaan. Dan apabila sesuatu penswastaan berlaku, syarikat akan melakukan rombakan dan pengubahsuaian operasi. Oleh itu, lebihan kaki tangan akan dibuang bagi membolehkan kos operasi dapat dikurangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan satu topik daripada tajuk saya iaitu perbezaan kerajaan dan swasta. Okey, untuk kerajaan ni adalah satu pengurusan yang sistematik dan terancang dengan baik. Sebab apa? Sebab pengurusan kerajaan ni adalah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kerajaan yang juga dikenali sebagai pentadbiran awam. Okey, untuk swasta pula, ianya merujuk kepada operasi, pengurusan dan organisasi hal ehwal perusahaan perniagaan. Maksud dia kat sini, swasta ni organisasi yang diselaraskan oleh pemilik organisasi itulah. Jadi bolehlah kita katakan yang swasta ni ia bukanlah satu organisasi yang sistematik dan terancang sebab dia boleh berubah-ubah kan ikut pemilik organisasi tersebut lah. Okey, seterusnya kerajaan ataupun pentadbiran awam ni adalah satu proses politik sebab pentadbiran awam ni dia melaksanakan dasar-dasar awam, dasar-dasar yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi apa-apa yang terlibat yang berkait dengan kerajaan ni bolehlah kita katakan sebagai satu proses politik. Okey, untuk swasta pula, swasta ni adalah satu pentadbiran yang melibatkan aktiviti perniagaan yang bersifat non-politik lah. Okey, seterusnya poin yang ketiga, pentadbiran awam ni dia berorientasikan kebajikan. Maksud dia kat sini, pentadbiran awam ni dia lebih mementingkan perkhidmatan kepada rakyat itu sendiri lah secara umumnya dan kurang mementingkan keuntungan. Jadi ia berbeza dengan swasta. Swasta ni dia lebih satu pentadbiran yang mementingkan keuntungan untuk mereka lah. Keuntungan terhadap perniagaan dan perusahaan mereka. Okey, seterusnya pentadbiran awam ni berlaku dalam persediaan kerajaan. Maksudnya pentadbiran awam ni dia berperanan melaksanakan polisi-polisi awam secara langsung yang dibuat oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Jadi pentadbiran awam ni terletak di bawah
kawalan secara langsung lah oleh kerajaan yang mana dikenali sebagai perkhidmatan awam. Untuk swasta pula, pentadbiran swasta ni beroperasi dalam struktur selain daripada persediaan kerajaan. Maksudnya, pengurusan swasta ni berada di luar kawalan langsung kerajaan lah. Walaupun mereka ni di luar kawalan kerajaan, mereka ni perlu mengikut garis panduan ataupun polisi-polisi kerajaan. Tetapi dalam menjalankan operasi, ia lebih mengikut keputusan yang dibuat sendiri melalui lembaga pengarah ataupun pemegang-pemegang share organisasi itulah. Poin yang terakhir, kerajaan ni pendapatan mereka dijana hasil daripada kutipan cukai, yuran, penalti, denda dan lain-lain lah. Semuanya yang dibayar oleh orang awam. Untuk swasta pula, keuntungan dari aktiviti operasi merupakan sumber pendapatan utama. Maksud dia, aktiviti utama mereka iaitu perniagaan merupakan satu sumber pendapatan utama mereka lah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif dasar penswastaan, di mana antara objektifnya ialah pertama, mengurangkan bebanan kewangan kerajaan. Okey, pada masa lepas, pihak kerajaan telah membelanjakan ribuan juta ringgit dalam sektor kesihatan, pertahanan, air, api, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya. Dan perbelanjaan tersebut terus meningkat dari semasa ke semasa dan kadar pulangan balik kepada kerajaan adalah lambat dan sangat rendah. Di samping itu, kerajaan juga terpaksa menyelenggarakan perkhidmatan dan pelaburan-pelaburan tertentu. Jumlah emolumen merupakan satu item yang terbesar, iaitu lebih 1/3 daripada keseluruhan perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan dalam bentuk pindahan pula juga telah meningkat dengan pesatnya sejak akhir-akhir ini dan sekarang telah menjadi hampir setengah daripada perbelanjaan mengurus. Seterusnya, objektif seterusnya ialah meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja. Pencapaian kebanyakannya daripada perusahaan awam yang terlibat dalam bidang perdagangan dan perindustrian masih tidak memuaskan walaupun mereka mempunyai kedudukan monopolistik dan menikmati berbagai sokongan kerajaan. Dengan menswastakan beberapa perkhidmatan kerajaan yang tertentu serta dengan kepakaran dan peluang yang lebih baik yang boleh diberi oleh pihak swasta adalah dijangka perkhidmatan tersebut dapat ditingkatkan dengan lebih baik lagi. Seterusnya, objektif ketiga ialah pembahagian sumber serta kecekapan. Lebih banyak penglihatan kerajaan dalam ekonomi bermakna lebih banyak penguasaan kerajaan terhadap sumber-sumber negara. Keputusan pula biasanya dibuat berasaskan pertimbangan yang bukan bercorak pasaran. Sebahagian besar daripada barang-barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh kerajaan mencerminkan nilai pasaran, di mana harga barang tersebut adalah berasaskan subsidi dan sumber yang diuntukkan itu untuk pengeluarannya tidak dapat diagihkan dengan cekap. Subsidi dan pengekalan sikap yang berkehendakkan kebajikan akan menggalakkan rakyat Malaysia terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan. Keadaan ini tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perseorangan dan negara keseluruhannya. Dan objektif yang terakhir adalah mempercepatkan pencapaian matlamat dasar. Ekonomi baru dengan memberi lebih banyak peluang kepada pihak swasta, kerajaan dapat mewujudkan lebih banyak penyertaan syarikat swasta bumi putera atau bilangan pengurus-pengurus bumi putera bagi memenuhi kehendak-kehendak dasar ekonomi baru itu. Seterusnya iaitu strategi pelaksanaan. Okey. Isu yang penting perlu diselidiki, dikaji dalam menimbangkan cadangan-cadangan penswastaan sesuatu perkhidmatan itu. Kabinet telah mengarahkan satu jawatan kuasa ditubuhkan di Unit Perancang Ekonomi ataupun EPU dengan diagontai oleh Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan ICU, Kementerian Kewangan dan Jabatan Awam PSD dengan dipengerusikan oleh Unit Perancang Ekonomi bagi menyediakan satu garis panduan yang lengkap untuk memudahkan kementerian atau jabatan menswastakan beberapa perkhidmatan di bawah kementerian atau jabatan masing-masing. Okey, di sini kita lihat antara isu-isu yang perlu dipertimbangkan iaitu isu pemecahan sesuatu khidmat. Yang kedua, isu soal keselamatan, perundingan, implikasi kewangan serta penentuan harga, implikasi kepada kaki tangan dan pelaksanaan dasar ekonomi baru. Okey, berdasarkan kepada angka perbelanjaan dan peruntukan pembangunan awam, sektor swasta pula dikaji
sektor swasta pula mengkaji keupayaan mereka dalam mengurus dan mengambil alih harta-harta yang akan diswastakan. Pengawasan dan penilaian yang rapi terhadap perkhidmatan yang diswastakan juga merupakan sebahagian daripada program penswastaan. Tingkat kecekapan, daya pengeluaran, daya persaingan yang sihat serta tingkat harga yang dikenakan terhadap perkhidmatan berkenaan perlu diawasi untuk menilai kos dan faedah dari perkhidmatan yang diswastakan. Okey, seterusnya tambahan, pelaksanaan program penswastaan akan dipertingkatkan menerusi strategi berikut, iaitu mempercepatkan proses mengenal pasti dan menilai projek dan entiti yang akan diswastakan serta menyeragamkan pelaksanaannya. Seterusnya, memperluas dan mempertingkatkan peranan entiti yang diswastakan bagi memenuhi matlamat sosioekonomi dan memudahkan pemindahan teknologi dengan menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunan atau R&D oleh syarikat besar yang diswastakan. Yang keempat, memastikan penglibatan yang lebih meluas di kalangan syarikat tempatan, khususnya bagi penswastaan projek infrastruktur. Seterusnya, menggalakkan penggunaan bahan tempatan secara meluas bagi memastikan industri dan perkhidmatan tempatan berkembang. Memperluaskan pelibatan Bumiputera dalam pengurusan syarikat serta melaksanakan penyusunan rangkaian pemasaran dan program pembangunan vendor. Mengenal pasti dan menggalakkan instrumen dan sumber pembiayaan baru bagi entiti yang diswastakan serta memperbaiki rangka kerja Badan Kawal Selia untuk memastikan keberkesanannya, memperkukuhkan mekanisme pengesanan dan penilaian prestasi entiti yang diswastakan dan menggalakkan lebih banyak syarikat tempatan yang diswastakan mengambil bahagian dalam projek penswastaan di luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Luqman bin Abdul Halim, nombor metrik 050263, akan meneruskan pembentangan kumpulan kami pada hari ini dengan keberkesanan dasar penswastaan. Antara keberkesanan dasar ini ialah peningkatan kecekapan dan persaingan dalam suatu agensi. Hal ini demikian kerana penswastaan di Malaysia merujuk kepada agensi dan syarikat milik kerajaan Malaysia yang telah diswastakan oleh kerajaan. Dasar ini diperkenalkan bagi meningkatkan kecekapan agensi dan syarikat yang kurang berdaya maju. Kerajaan tidak perlu meminjam lagi dari sumber luar untuk meningkatkan sumber kewangan kerana pelabur tempatan sendiri boleh melabur dalam syarikat yang diswastakan. Biasanya agensi ini menyediakan utiliti ataupun perkhidmatan utama seperti pengangkutan bekalan air, elektrik, komunikasi dan lain-lain. Contohnya seperti Tenaga Nasional Berhad TNB dan juga Telekom Malaysia. Tun Dr. Mahathir Mohamad lebih percaya kepada perkongsian pintar antara kerajaan dan pihak swasta. Syarikat multinasional atau gergasi ini akan menjadi penaung kepada syarikat yang lebih kecil. Selain itu, keberkesanan dasar ini juga ialah penambahan terhadap peluang pekerjaan. Pekerja yang tidak setuju dengan dasar ini boleh memohon kekal dengan kerajaan tetapi dipindahkan ke tempat yang baru. Mereka juga boleh memilih untuk berhenti dan mendapat pampasan yang tinggi. Wang pampasan boleh digunakan untuk menjalankan perniagaan, menjadi usahawan baru. Selama ini kerajaan tidak dapat membuang pekerja yang tidak sekap. Dengan dasar penswastaan ini, pekerja secara automatik menjadi lebih rajin kerana mendapat bayaran gaji yang tinggi. Mereka boleh bekerja lebih masa dan bekerja lain di luar bidang perkhidmatan mereka. CEO dan staf bagi suatu agensi itu juga mempunyai share di dalam syarikat ataupun agensi mereka itu sendiri. Semasa penswastaan dilaksanakan, sejumlah saham diberikan kepada CEO dan semua staf secara percuma atau saham istimewa. Seterusnya, keberkesanan dasar ini juga ialah mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara menerusi pelaburan yang lebih besar yang membawa kepada pengembangan sektor korporat. Pertumbuhan juga berlaku menerusi peningkatan kecekapan kerana lebih banyak output dapat dihasilkan melalui penggunaan sumber yang lebih kecil. Program penswastaan telah memberi kesan gandaan kepada ekonomi negara. Dan akhir sekali, keberkesanan dasar ini ialah rakyat Malaysia mendapat teknologi dan kepakaran baru melalui penyertaan bersama dengan pemegang ekuiti asing. Kontrak pengurusan atau penyediaan khidmat perunding seterusnya membolehkan rakyat Malaysia dengan sendirinya mengendali dan mengurus teknologi baru dalam bidang tertentu dalam peningkatan kecekapan dan produktiviti. Penilaian untuk dasar ini.
Kebimbangan terhadap dasar penswastaan timbul kerana berlakunya beberapa hak milik yang sepatutnya dikendalikan oleh sektor awam kepada sektor swasta. Selain itu, pemindahan itu juga dikhawatiri boleh menyebabkan kenaikan kos, harga dan agihan pendapatan yang baik serata. Seterusnya, ianya dapat mengambil kira kemungkinan penyalahgunaan kuasa monopoli akan dapat menyediakan satu perkhidmatan yang lebih cepat dan murah kepada pengguna yang secara tidak langsung akan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Perkara yang dapat disimpulkan adalah dasar perswastaan yang telah dilaksanakan sejak bertahun lama ini mampu mengubah beberapa aspek di negara, terutama aspek sosioekonomi negara. Perubahan ini boleh diambil dari sudut positif dan negatif dan diaplikasikan dalam kehidupan. Oleh itu, pentingnya kewujudan dasar sebegini.